Hai murid-murid, Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membincangkan tajuk akibat kecuaian di dalam unit 13 yaitu elakkan kemalangan. Terdapat dua jenis kecederaan ringan yang biasa berlaku disebabkan oleh kecuaian, yaitu melecet dan melecur akan kita bincangkan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, apakah maksud melecet? Melecet merupakan kecederaan yang berlaku pada kulit disebabkan oleh geseran yang berterusan di sesuatu kawasan kulit tersebut. Contohnya adalah melecet di kawasan belakang kaki ketika memakai kasut yang ketat. Adakah murid-murid pernah mengalami situasi seperti ini? Antara punca lain yang menyebabkan melecet ini termasuklah berlaku geseran antara pakaian dengan kulit. Contohnya, kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat biasanya berlaku apabila banyak pergerakan. Yang kedua, berlaku geseran antara peralatan dengan kulit. Contohnya, penggunaan cangkul ketika Anda berkebun. Dan yang seterusnya, berlaku geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya pada bahagian paha. Biasanya, ia berlaku disebabkan oleh banyak pergerakan seperti berjalan dan juga berlari. Baiklah murid-murid, apakah pula itu melecur? Melecur merupakan kecederaan yang berlaku pada kulit disebabkan oleh haba panas seperti air ataupun minyak panas. Baiklah murid-murid, seterusnya kita bincangkan pula apakah yang menyebabkan melecur. Antara punca yang menyebabkan berlakunya melecur itu termasuklah terkena air ataupun cecair masakan yang panas. Contohnya, minyak yang terpercik apabila Anda memasak. Yang kedua adalah disebabkan oleh tersentuh sesuatu objek panas seperti setrika. Punca lain adalah terkena percikan api. Selain itu, melecur juga disebabkan oleh terkena cecair bahan kimia yang menghakis seperti asid. Selain itu, punca melecur juga disebabkan oleh keadaan permukaan yang terdedah terlalu lama pada sinaran matahari, contohnya kulit kita. Kita boleh memberikan rawatan bantuan awal kepada mangsa yang mengalami kecederaan ringan seperti melecet dan melecur. Bantuan awal ini diberikan bertujuan untuk mengelakkan daripada kecederaan bertambah teruk sebelum mendapat rawatan di hospital maupun pakar perubatan. Untuk kecederaan melecet, bantuan awal yang boleh diberikan ialah yang pertama, hentikan sebarang aktiviti jika berasa tidak selesa. Yang kedua, cuci luka dengan air bersih dan sapukan ubat antiseptik bagi mengelakkan berlakunya jangkitan kuman di tempat yang melecet. Rawatan bantuan awal melecet yang ketiga ialah balutkan luka dengan plaster ataupun kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Murid-murid, jika kecederaan melecet ini tidak diberikan rawatan dengan segera, bahagian yang melecet mungkin akan mengalami jangkitan kuman dan akan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Oleh itu, murid-murid perlu mengikut langkah bantuan awal kecederaan yang kita pelajari tadi. Bantuan awal yang boleh diberikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan melecur pula ialah yang pertama, perlu siramkan kawasan yang melecur dengan air paip selama antara 10 minit hingga 15 minit. Manakala, langkah yang kedua pula adalah sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Jika perlu, bawa mangsa berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan yang lebih lanjut.
Sebagai informasi tambahan, sekiranya kawasan yang melecur itu ditutupi oleh pakaian, maka perlu tanggalkan pakaian tersebut dengan berhati-hati. Ingat murid-murid, jika kecederaan melecur ini tidak dirawat dengan segera, bahagian yang melecur boleh dijangkiti kuman dan akan menyebabkannya bernanah. Kulit akan menggelembung, rasa sakit kulit yang lebih teruk dan juga akan menyebabkan berparut. Semoga murid-murid dapat memahami isi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap agar murid-murid dapat mengaplikasikan langkah bantuan awal kecederaan yang telah kita pelajari tadi sekiranya berlaku sebarang kecederaan yang berlaku di sekeliling kamu. Sekian sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like and share Jura Zulfazli Channel agar tidak ketinggalan maklumat pembelajaran seterusnya.